Paparan dari negeri di bawah bayu. Antara fokus utama kawasan Parlimen Sepanggar berpotensi menjadi hub bahasa, sastra dan budaya. Perinciannya terus bersama Anisia Daulus. Silakan, Nen. Ya, Zahira, Ahli Parlimennya Datuk Mustafa Sakhmud yakin usaha itu mampu direalisasikan dengan sokongan Kementerian Pendidikan Tinggi serta institusi pengajian tinggi IPT di kawasan itu seperti Universiti Malaysia Sabah UMS, Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Politeknik Kota Kinabalu selain institusi kemahiran dan pembangunan masyarakat sedia ada. Sehubungan itu, Datuk Mustafa yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi menyarankan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah dan Ikatan Penulis Sabah IPS bekerjasama dengan pejabat Parlimen Sepanggar bagi mewujudkan hub tersebut. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan IPS 2024 di DBP Cawangan Sabah Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Pengurusi Pembangunan Sumber Manusia Berhad Asim Jamat. Dalam pada itu, Datuk Mustafa mahu pelajar IPT dan Institut Latihan Kemahiran ILK memanfaat perkembangan teknologi masa kini bagi meningkatkan penguasaan bahasa dan sastra menerusi pembacaan serta kajian terhadap sumber-sumber sahih. Majlis ini menyaksikan pelancaran inisiatif Sepanggar Membaca dan inisiatif Sepanggar Berpantun. Turut dilancarkan 3 daripada 7 naskah buku pelbagai genre yang dihasilkan 82 penulis tempatan Sabah sepanjang tahun 2023. Seorang lelaki warga asing maut manakala seorang lelaki tempatan cedera dalam kemalangan melibatkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda dengan sebuah motorkar di Jalan Papar, Kota Kinabalu berhampiran lampu isyarat simpang klinik kesihatan Putatan awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sammy Newton, polis menerima laporan kemalangan itu pada pukul 5.05 pagi. Menurut Superintendent Sammy, hasil siasatan awal mendapati kedua-dua kenderaan datang dari arah yang sama menuju ke Kota Kinabalu dan secara tiba-tiba, kenderaan pacuan 4 roda telah melanggar motorkar dari arah belakang sebelum kedua-duanya terbabas ke bahu jalan. Akibat daripada pelanggaran itu, pemandu kenderaan pacuan 4 roda, seorang lelaki warga asing berusia 30 tahun telah tersepit dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan yang bertugas. Sementara itu, pemandu motorkar berumur 30 tahun hanya mengalami cedera ringan. Di Kinabatangan, seorang maut manakala 2 cedera apabila sebuah lori sampah Majlis Daerah Kinabatangan telah terbabas sendiri dan terbalik berdekatan SK Sentosa Jaya, Kota Kinabatangan pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 11 pagi. Seorang mangsa tersepit berjaya dikeluarkan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan manakala 2 lagi mengalami kecederaan sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Di Beluran, 2 lelaki cedera apabila kenderaan yang dinaiki terbabas sendiri dan masuk ke dalam longkang di hadapan Jabatan Air kira-kira 10.32 pagi tadi. Kedua-dua mangsa tersebut berjaya dikeluarkan pasukan bomba dan seterusnya dihantar ke hospital menggunakan ambulan untuk rawatan lanjut. Sementara itu, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. PPS berkenaan dibuka bagi menempatkan 12 keluarga yang terjejas akibat kebakaran di Taman Victoria Tawau tengah hari semalam. Mangsa kebakaran membabitkan 47 penduduk terdiri 21 lelaki dewasa, 15 perempuan dewasa, 6 kanak-kanak lelaki serta 5 kanak-kanak perempuan. Sementara itu, Wakil Rakyat Kukusan Rina Jainal turut melawat keluarga mangsa kebakaran. Saya berikan selalunya kepada satu si rumah RM500 yang kita berikan kepada mangsa-mangsa kebakaran sebelum ini di kawasan saya sendiri. Jadi ini untuk bantuan asas dahulu, kemudian kita akan susulkan dengan bantuan daripada banyak agensi yang membantu. Rina menambah pejabatnya akan mempergiat program pemberian insurans kepada penduduk kawasannya sebagai langkah kesedaran mengamalkan langkah berwaspada persediaan untuk menangani sebarang kemungkinan berlaku.
Seramai 30 belia dari sekitar Sandakan telah menyertai kursus kemahiran belia anjuran Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Sungai Sibuga. Kursus sehari itu dilaksana dengan kerjasama Persatuan Bimbingan Generasi Sandakan, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB dan Akademi Binaan Malaysia ABM. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sungai Sibuga, Dato' Amir Shah Yaakob berkata, kursus ini mampu memperkasa kemahiran dan menambah ilmu pengetahuan kepada generasi muda. Seterusnya, membantu kerajaan mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing. Semua dengan adanya kursus sebegini, belia-belia kita dapat manfaatkan untuk menimba ilmu dan juga mereka boleh berdikari. Penganjuran-penganjuran belia sebegini akan berterusanlah hasil di kawasan kita supaya kita dapat manfaatkan apa yang telah disarankan oleh pihak kerajaan. Sementara itu, Ketua Cawangan Gagasan Rakyat Kenari Jaya, Ahmad Salihin Muhammad Helmi berharap peserta dapat meneroka lebih banyak ilmu selain memperoleh sijil yang diperakui. Kita mahu ilmu kemahiran tu disijilkan. Sebenarnya mereka apabila mereka berdaya saing di luar sana tu, mereka mempunyai satu sertifikat sijil yang boleh orang kata membuktikan bahawa kemahiran mereka tu diiktiraf oleh institusi-institusi yang diiktiraf oleh kerajaan. Misi kita memang untuk membuka peluang kepada kita punya belia dan orang-orang Sandakan khususnya untuk program ni mendapatkan sijil pengiktirafan semua untuk kemudian mereka punya career growth everything yeah. Pasukan Safah Putatan berjaya menewaskan Safah Kota Kinabalu 1-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan Piala Safah 2024 bagi peringkat zon Pantai Barat di Padang Sukma Kota Kinabalu. Gol kemenangan pasukan Safah Putatan dijaringkan Evan Ferrer Francis pada separuh masa pertama perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan, pasukan Safah Tuaran berkongsi mata selepas seri 0 sama ketika menentang Safah Pinampang. Sementara itu, Setiausaha Eksekutif Safah David Wisem memberitahu kejohanan ini bagi mencungkil bakat pemain bola sepak bawah 23 tahun, 20 tahun dan bawah 18 tahun. Persiapan dan dengan perkembangan untuk Piala Safah ini memang kita sudah susun atur daripada mulanya, dan untuk perlawanan pertama ni bermula pada hari ini di mana ada 4 kumpulan lah yang bertanding. Diharap dapat para panel-panel yang dilantik untuk kejuaraan ini Piala Safah ini dapat mencungkil bakat-bakat lah untuk pemain bawah 23, bawah 20 dan bawah 18, dan itulah matlamat kita untuk mengadakan kejuaraan ini. Piala Safah 2024 berlangsung serentak di 6 zon dengan 21 pasukan bersaing merebut piala kejohanan. Juara dan naib juara dari setiap zon akan mara ke perlawanan akhir yang akan berlangsung di Stadium Likas pada 25 hingga 27 Januari ini. Baik, perkongsian itu mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Teruskan, Zahira. Baik, terima kasih, Anne.